Selamat petang kepada semua saudara dan saudari sekalian. Saya ialah saudara Daryl, yaitu moderator dan MC Anda untuk perhimpunan pada malam ini. Sebelum kita bermula, saya ingin memaklumkan kepada Anda semua bahwa bagi sesiapa yang tidak dapat menyertai perhimpunan ini pada malam ini melalui aplikasi Zoom, Anda masih boleh menyertai perhimpunan Injil ini melalui siaran langsung di YouTube melalui link yang telah diberikan. Terima kasih. Pertama-tama sekali, kami amat mengalu-alukan kehadiran Anda ke perhimpunan ini pada malam ini. Kami juga amat berterima kasih kepada Anda kerana Anda sudi meluangkan masa Anda untuk menyertai perhimpunan ini secara atas talian. Disebabkan rahmat Tuhanlah, kita semua dapat berhimpun bersama-sama untuk mendengar sabda Tuhan secara atas talian. Sebelum kita menyelami tajuk mesej kita pada malam ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah kidung yang bertajuk pada suara yang pertama. Sebelum kita nyanyikan kidung ini, kita mengisytiharkan rangkap yang pertama. Kita mengisytiharkan rangkap ini dan kita akan menyanyikan kidung ini sebanyak 2 kali. Mari kita sama-sama mengisytiharkannya. Pada suara yang pertama, hatiku sungguh riang. Haleluya, girang limpah. Dalamku penuhlah Tuhan. Kasih pertama palinglah mesra. Yesus amat ku sayang. Kasih sejati langkau segala. Kini ku terima. Kasih manis mesra setia. Yesus amat ku sayang. Ya, kita nyanyi kidung ini sebanyak 2 kali. Kita mulakan. Terima
Tuhan. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menyelami tajuk perhimpunan kita pada malam ini. Kasih sejati merupakan tajuk kita pada malam ini. Mungkin saudara dan saudari tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan kasih sejati ini? Adakah ia berbeza dengan kasih yang biasa? Jadi, kita mengajukan soalan ini kepada saudara Peter Kong untuk menjelaskan kepada kita apakah itu kasih sejati. Saudara Peter Kong merupakan seorang pelajar lepasan universiti di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dan telah bergraduat selama setahun lebih dan kini telah bekerja di sebuah syarikat. Jadi, saudara Peter Kong, pada pendapat Anda, apakah yang dimaksudkan dengan kasih sejati ini? Ya, terima kasih kepada saudara Derek. Selamat malam, saudara dan saudari. Saya sudah bergraduat dari universiti dan sekarang bekerja di sebuah syarikat teknologi maklumat di Kuching. Saya telah diselamatkan sejak kecil dan sudah mengenali Tuhan dan menerima kasih yang sejati ini selama hampir 13 tahun. Malam ini saya ingin berkongsi tentang apa itu kasih yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh saudara Derek, sebenarnya saudara dan saudari, di bumi ini tidak ada kasih yang sejati selain daripada kasih Tuhan. Apakah perbezaan antara kasih Tuhan dengan kasih manusia? Kasih Tuhan ialah kasih yang abadi, kasih yang tidak terhad, manakala kasih manusia sangat terhad dan selalunya berubah dalam masa. Di sini saya ingin berkongsi satu ayat Bible, Yohanes 3:16. Kerana Tuhan begitu mengasihi dunia, sehingga dia mengirimkan anak tunggalnya, supaya semua yang percaya ke dalamnya tidak binasa, tetapi beroleh hayat abadi. Ayat Bible ini, dia menunjukkan kasih Tuhan terhadap manusia. Kasih ini adalah sangat tinggi, walaupun manusia berdosa dan telah jatuh sepenuhnya. Tetapi Tuhan masih mengasihi manusia sehingga satu tahap yang tinggi. Tuhan mengkorbankan anak tunggalnya, mati di atas salib untuk menyelamatkan kita. Dan 1 Yohanes 4:16 dia kata, Tuhan adalah kasih dan dia yang tinggal dalam kasih, tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalamnya. Oleh itu, hari ini, kasih tidak lain tidak bukan ialah Tuhan sendiri. Ya, di sini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya semasa saya belajar di universiti. Saya amat bersyukur dapat menjalani kehidupan gereja yang normal semasa saya berada di universiti. Sebenarnya, sebelum saya masuk ke universiti, saya ada sedikit kerisauan kerana saya perlu meninggalkan kampung halaman saya di Sibu dan saya menimba ilmu pengetahuan di suatu tempat yang baru. Tetapi apabila saya datang ke universiti ini, saya pun terus tinggal di dalam rumah teban. Rumah ini dia memberi saya satu perasaan rumah dan saya berasa sangat gembira tinggal bersama dengan mereka. Kami selalu mengasihi antara satu sama lain. Kasih ini, saya boleh bersaksi, kasih ini berasal dari kasih Tuhan. Saya mempunyai banyak kawan, tetapi mereka tidak setanding dengan tebang saudara-saudara di dalam gereja. Kasih kawan-kawan selalunya berubah, selalunya sementara sahaja. Dan mereka hanya akan membantu dengan mengharapkan adanya balasan daripada saya. Sebaliknya, saya sangat menghargai saudara-saudara gereja. Semasa saya jatuh dan sedih,
mereka menjadi sokongan saya. Mereka selalu membekali saya dan membantu saya dan menyanyi kidung bersama dengan saya. Dan saya pun berasa sangat gembira. Masa itu saya berasa amat girang. Saya masih ingat ada banyak kali semasa saya ada peperiksaan. Saya akan berasa sangat tertekan dan saya tidak ada selera untuk makan. Tetapi tiba-tiba saudara-saudara mereka akan mengeluarkan makanan mereka dan memasak untuk saya. Masa itu saya sangat terharu dan amat merasai kasih Tuhan ini daripada Tebang terhadap saya. Ini amat menjadi galakan kepada saya. Oleh itu, saudara dan saudari, saya harap anda pun boleh menikmati kasih yang sejati ini bersama kita. Ya. Terima kasih kepada saudara Peter kerana telah menjelaskan kepada kita maksud kasih sejati ini. Seperti yang telah diterangkan oleh saudara Peter, kasih sejati ini merupakan kasih Tuhan sendiri dan sama sekali berbeza dengan kasih manusia. Kasih Tuhan adalah abadi, tidak terhad, begitu dalam, dan tidak berubah. Seperti yang disabdakan dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga akan dia menyerahkan anak tunggalnya supaya semua yang percaya ke dalamnya tidak binasa tetapi beroleh hayat abadi. Ini sama sekali berbeza dengan kasih manusia, yaitu kasih manusia adalah berubah, terhad, dan juga berdosa. Kita sebagai manusia yang jatuh dan berdosa sememangnya memerlukan kasih Tuhan ini. Sekarang, saya ingin menjemput saudari Wong Ying Sing pula untuk menerangkan kepada kita apa itu kasih sejati. Saudari Wong Ying Sing merupakan seorang guru dan mengajar di sebuah sekolah menengah. Tugas seorang guru bukanlah mudah, lebih-lebih lagi perlu berdepan dengan berbagai karena murid-murid. Ini memerlukan dia untuk mempunyai dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya sebagai seorang guru. Lebih-lebih lagi untuk membimbing dan mengajar anak muridnya. Jadi, saudari Wong, bolehkah Anda menerangkan kepada kami apakah itu kasih sejati? Terima kasih. Sebelum saya memberi perkongsian, saya ingin tanya satu soalan. Di manakah kamu dapat mencari kasih sejati? Mungkin Anda ada jawapan yang berlainan. Dalam kehidupan keluarga, kita mendapati bahawa ibu bapa memang mengasihi anak-anak mereka. Ibu bapa selalu menyediakan segala yang terbaik untuk anak-anak dan menjaga segala keperluan mereka. Apabila anak-anak jatuh sakit, ibu bapa membawa mereka jumpa doktor, menyediakan makanan yang berkhasiat untuk anak-anak makan, berharap agar anak-anak mereka akan sembuh secepat mungkin. Mereka mampu melakukan segala sesuatu demi kebaikan dan kegirangan anak-anak. Ibu bapa rela melakukan semua ini disebabkan mereka mengasihi anak-anak. Saya rasa anda setuju bahawa kasih ibu bapa sungguh agung. Tetapi kasih ini terbatas oleh masa. Ibu bapa akan meninggal dunia suatu hari nanti. Kasih mereka akan berhenti. Bagaimana pula dengan kasih antara pasangan suami isteri?
Adakah kasih antara mereka itu kasih sejati? Mereka tertarik oleh satu sama lain dan mengasihi satu sama lain. Semasa berkahwin, mereka berjanji mengasihi satu sama lain seumur hidup mereka. Tidak meninggalkan satu sama lain, tidak kira miskin atau sakit. Kalau kasih antara suami isteri itu ialah kasih sejati, kenapa kes perceraian semakin bertambah hari ini? Bagi pandangan saya, kasih antara suami isteri yang bercerai itu sudah berubah. Oleh itu, kita lihat bahawa kasih manusia memang terbatas oleh masa dan akan berubah mengikut masa. Bagi pandangan saya, kasih Tuhan itu kasih sejati, kasih yang istimewa. Mengapa saya berkata begini? Di sini sila mengizinkan saya memberi perkongsian tentang pengalaman saya. Saya mula mengetahui perhimpunan kanak-kanak sejak darjah 1. Saya masih ingat, setiap hari Minggu, pelayang kanak-kanak datang membawa saya. Pada masa itu, saya sangat suka perhimpunan kanak-kanak. Mereka melayang saya sampai saya tamat sekolah rendah. Saya percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Pelayang kanak-kanak begitu mengasihi saya. Mereka melayang setiap minggu dan tidak pernah berhenti perhimpunan. Disebabkan mereka mengasihi Tuhan. Mereka rela mengkorbankan masa mereka untuk melayang kanak-kanak. Semasa saya belajar universiti di Taiwan, saya sangat gembira dapat berjumpa dengan saudara-saudari gereja. Walaupun saudara dan saudari di sana tiada hubungan dengan saya. Mereka bersungguh-sungguh hati untuk membantu saya dari segi kehidupan. Bahkan juga dalam pelajaran saya. Saudara dan saudari hampir setiap minggu menyediakan jamuan kasih untuk saya dan rakan-rakan saya. Kami selalu berhimpun bersama-sama, menyanyi kidung dan membaca Bible. Mereka membelai dan menjaga kami seperti anak-anak mereka. Mereka ialah anggota-anggota dalam keluarga Tuhan. Saya amat menikmati kehidupan gereja. Kami dapat mengasihi satu sama lain disebabkan kasih Tuhan. Di sini, saya ingin menunjukkan beberapa ayat Bible kepada saudara dan saudari. Efesus bab 2 ayat 4. Tetapi Tuhan kaya dalam rahmat, kerana Dia mengasihi kita dengan kasih agungnya. Kasih Tuhan sungguh agung. 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Lihatlah agungnya kasih yang diberi Bapa kepada kita, supaya kita dapat dipanggil anak-anak Tuhan. Dari ayat ini, kita mengetahui bahawa kasih Tuhan bukan saja menyelamatkan kita daripada binasa, lebih-lebih lagi memberi hayatnya kepada kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan. Oh, betapa ajaib dan agungnya kasih Tuhan. Yeremia bab 31 ayat 3. Yehova menampakkan diri kepadaku dari jauh dengan bersabda, sesungguhnya aku telah mengasihi engkau dengan kasih abadi. Maka aku menarik engkau dengan keinsanan kasih. Ayat ini menunjukkan kasih Tuhan ialah abadi. Yohanes bab 13 ayat 1. Dia telah mengasihi orang yang ada di dunia, maka
Dia mengasihi mereka sampai ke akhir. Ayat ini membuktikan kasih Tuhan tidak berubah. Saudara dan saudari, saya rasa hanya kasih Tuhan ialah kasih sejati. Saya sudah memperoleh kasih sejati ini dan sedang menikmati kasih ini. Semoga Anda memberi peluang kepada sendiri. Percaya Tuhan Yesus memperoleh hayat Tuhan, kamu juga dapat menikmati kasih sejati ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Wong kerana telah menjelaskan kepada kita apakah itu kasih yang sejati. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, seperti yang Saudari Wong kongsikan kepada kita sebentar tadi, memang tidak dapat dinafikan bahwa kasih Tuhan itu tidak berubah. Dan kasih Tuhan itu adalah istimewa. Sesungguhnya kasih Tuhan adalah manis dan indah apabila kita mengalaminya dalam kehidupan seharian kita. Kasih Tuhan memperkuatkan kita untuk menjalani kehidupan harian kita. Sekarang, saya ingin menjemput saudara Enoch Chin untuk mengongsikan pengalaman dia kepada kita, bagaimana dia boleh menerima dan mengalami kasih Tuhan ini. Saudara Enoch adalah berasal dari Kuching dan sekarang menetap dan bekerja di Singapura, serta telah berkeluarga. Dia telah menikmati dan mengalami kasih sejati ini selama 12 tahun. Jadi, Saudara Enoch, bolehkah Anda berkongsi kepada kami tentang pengalaman Anda? Bagaimana Anda dapat menerima dan mengalami kasih sejati ini dalam kehidupan keluarga Anda dan juga dalam kehidupan perkahwinan Anda? Terima kasih Tuan. Terima kasih Saudara Derek. Dengan sukacitanya selamat petang saudara dan saudari telah meluangkan masa untuk menyertai forum ini. Nama saya Enoch. Saya telah menamat universiti dalam jurusan kejuruteraan dan kini bertetap di Singapura dan bekerja. Ini isteri saya dan apabila saudara-saudari menjemput saya untuk menjawab soalan ini, saya ingin untuk menanya, pernahkah Anda membenci seseorang? Jikalau kamu benci satu orang, hati itu kamu akan merasa sangat benci dia. Apabila apabila kamu menyayangi, mengasihi seseorang, hati kamu akan berbuka. Dan hari ini saya ingin menyentuhkan semua orang perlu kasih. Contohnya anak perlukan kasih daripada ibu bapaknya. Ibu bapa juga perlu kasih daripada anak-anak. Pelajar perlu kasih daripada guru-guru yang bekerja. Perlu kasih daripada rakan kerja dan dengan bos-bos mereka yang sudah besar atau sudah menjadi datuk nenek. Semua datuk nenek pun perlu kasih daripada cucu kalau ada cucu. Yang bagi yang bujang, mereka perlukan kasih dari kawan. Apa kata yang sudah kahwin, saya perlukan kasih daripada isteri saya. Dan isteri saya pun perlukan kasih daripada saya. Jadi semua orang perlu kasih. Jadi apa itu kasih? Saya boleh cakap dengan terus terang, dalam Bible ada 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Dia mengatakan sebenarnya Tuhan adalah kasih. Kenapa saya sebut macam ini? Sebab kasih manusia sangat terhad. Saya bagi contoh, kalau saya bagi aiskrim kepada kamu, kepada kawan kamu tapi tak bagi kepada kamu, apa kamu terasa? Kamu akan terasa saya tidak mengasihi kamu. Jadi manusia, hati manusia, kasih manusia sangat terhad dan tidak stabil. Saya telah diselamatkan pada tahun 2008, 13 September.
pada masa itu saya masih pelajar dan masa itu saya suka bermain dengan video games, segala permainan. Saya tidak suka belajar. Tapi sampai satu tahap, saya main sampai saya sudah tidak ada hala tuju. Dalam masa itu, saya mempunyai satu peluang untuk menyertai satu perhimpunan yang yang seperti macam ini, perhimpunan Injil. Dan dalam perhimpunan itu, saya telah merasai kasih yang saya tidak pernah mengalami. Iaitu apabila saya menyanyi kidung, membaca Bible, saya merasai hati saya sangat penuh dengan kasih yang saya tidak pernah didapati daripada di luar daripada gereja. Pada masa itu saya sudah mengetahui ada satu tempat yang saya boleh menerima kasih yang sejati, yaitu gereja. Pada masa yang sama saya telah menyerahkan diri saya sendiri supaya saya boleh menerima Tuhan, dan saya telah menjalani kehidupan gereja selama 12 tahun tanpa berhenti. Ini merupakan rahmat Tuhan. Okey, selepas itu, selepas saya habis tamat pelajaran, saya telah berkahwin dengan isteri saya, namanya Priscilla. Sebelum saya kongsikan kehidupan perkahwinan ini, saya ingin menyentuhkan satu perkara. Di sebahagian negara, bukan keluarga, di sebahagian negara, kerajaan mereka membenarkan penduduk mereka, iaitu untuk satu laki dengan satu perempuan bertinggal bersama tanpa perkahwinan yang rasmi. Mereka macam mana? Mereka disebut sudah berkahwin. Dalam kes yang sebegini, kita dapat menampaknya kerajaan mereka tidak mengambil pandang berat terhadap perkahwinan. Jadi, oleh sedemikian, statistik penceraian semakin tinggi sehingganya banyak kes penceraian. Jadi kenapa? Kerana kekasih manusia tidak kukuh, tidak stabil. Apabila sebelum saya kahwin, ada orang sebut tentang 3 jenis ring yang manusia perlu pakai. Yang ring pertama manusia perlu pakai dengan isteri atau suami ialah engagement ring, iaitu cincin tunang. Ring kedua ialah ring perkahwinan, iaitu wedding ring. Ring kedua ialah ring selepas kahwin, iaitu ring suffering. Suffering itu ialah disebutkan sebagai cincin penderitaan. Bagi orang dunia, mereka akan rasa lepas kahwin itu sangat susah. Bagi saya dengan isteri saya, kami dua sangat bergirang sebab kami mempunyai Tuhan berhidup dalam roh kami. Saya ingin berkongsi satu ayat Bible, iaitu 1 Yohanes bab 2 ayat 15. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dunia. Jika sesiapa mengasihi dunia, kasih untuk Bapa tidak ada dalamnya. Oleh sedemikian, selepas saya menerima Tuhan Yesus, saya rasa ini sangat berharga kepada saya. Maka Tuhan Yesus memberi rahmat kepada saudara-saudari agar menerima kasih Tuhan dan menjadi Tuhan sebagai pelindung di sekeliling kehidupan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Enoch kerana telah menjelaskan kepada kita jalan untuk kita dapat menerima dan mengalami kasih Tuhan ini. Ya, sesungguhnya kita memang memerlukan kasih Tuhan. Seperti yang dikongsikan oleh Saudara Enoch, menerusi pengalaman perkahwinan dan berkeluarganya, kehidupan kita sebagai manusia sememangnya mempunyai pelbagai masalah dan juga kesusahan. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan perkahwinan dan juga kehidupan yang lain-lain dan sebagainya.
Oh, sesungguhnya kita semua memerlukan kasih Tuhan ini. Kasih Tuhan manis bagi kita. Kasih Tuhan dapat memperkuatkan dan menopang kita sepanjang kehidupan kita. Biarpun kita mengalami pelbagai rintangan dalam kehidupan kita. Sekarang, saya ingin mempersilahkan seorang lagi speaker, yaitu Saudari Lilia, untuk mengongsikan pengalamannya kepada kita semua, bagaimana dia dapat menerima dan mengalami kasih Tuhan ini. Saudari Lilia merupakan seorang suri rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak. Disebabkan dia juga seorang yang menikmati dan mengalami kasih Tuhan ini, dia terus diperkuatkan dan sentiasa girang dalam kehidupannya sebagai seorang ibu tunggal. Jadi, Saudari Lilia, bolehkah Anda berkongsi kepada kami bagaimana Anda menerima dan mengalami kasih Tuhan ini? Amen. Terima kasih, Darren. Tuhan mengasihi kita semua. Kasih Tuhan telah membuka hati saya untuk berkongsi bagaimana saya dikasihi hari ini. Tuhan sentiasa mencurahkan kasih-Nya dengan cara yang indah dalam hidup saya. 2 tahun lepas, keluarga saya sangat bersedih kerana kami telah kehilangan. Kami kehilangan suami saya buat selama-lamanya. Kami tidak dapat menerima kenyataan. Saya macam tidak percaya. Tetapi kejadian berlaku di depan mata saya. Saya murung, trauma, saya sangat takut dan tertekan. Jiwa dan tubuh saya lemah. Banyak perkara yang perlu saya lakukan. Saya berasa letih dan rindu sangat. Saya hilang kecergasan, putus asa. Saya sering seperti gelagah yang retak, tapi Tuhan tidak patahkan. Seperti sumbu yang berasap, tapi Tuhan tak padamkan. Jagaan Tuhan Yesus penuh kasih. Dia merawat dan memelihara semua saya. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Dia menyalurkan kasih-Nya melalui saudara-saudari dalam Kristus memulihkan saya. Tuhan sentiasa menjaga keperluan saya. Gereja Tuhan di Kuching adalah anugerah. Mereka menasihat dan mendorong. Mereka membantu tanpa meminta balasan dari saya. Walaupun saya ni bukan siapa-siapa kepada mereka. Saya pun tidak layak. Saya berasa sungguh terharu. Tanpa pertolongan mereka, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka menguruskan pengemumian suami saya dengan baik. Tuhan sungguh berbelas kasihan. Dia mudahkan segala urusan kami. Rahmat Tuhan baru setiap hari. Saudara-saudari dalam Kristus berterusan melawat, menggembala saya dengan sabda Tuhan. Mereka menghibur dengan menyanyi kidung pujian. Kami selalu berbaur dalam persekutuan tubuh, mengadakan jemaah tasih dan menjalani kehidupan gereja dengan mesra. Kasih Tuhan dapat dihidup keluar melalui anggota tubuh Kristus. Amen. Puji Tuhan. Sebagai ibu tunggal yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, saya tidak bekerja. Saya kurang terlibat dan tidak mempunyai pengetahuan penuh dalam pelayanan. Saya menggalakkan anak-anak saya melibatkan diri dalam aktiviti di balai sidang. Kami menghadiri perhimpunan Hari Meja Tuan. Anak-anak mengikuti latihan penyempurnaan di gereja. Sekarang, anak saya Kristi dan Clara rajin berdoa. Tiap pagi dalam perjalanan ke sekolah, kami berdoa dalam kereta bersama-sama. Bila balik dari sekolah pula sesekali kami berhibur mendengar kidung, nyanyian lagu kanak-kanak seperti Yesus Pokok, Kasih Tuhan seperti Sungai dan lain-lain. Oh Tuhan Yesus, saya tidak sempurna tapi saya cuba menjalankan tanggungjawab saya sebagai ibu dan bapa sekali untuk belajar mengasihi seperti 1 Korintus bab 13 mengenai keunggulan dan perlunya kasih. Amen. Oh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan penuh misteri. Selepas
tamat pengajian di kolej, anak sulung saya Kelvin berpeluang bekerja di Borneo Medical Center. Selepas beberapa bulan mendapat tawaran bekerja di klinik kesihatan Jalan Gereja di Melaka. Memandangkan masa tu PKP, saudara dari Gereja Tuhan di Melaka ada menghubungi dia melalui talian. Oh Tuhan Yesus, kita haruslah mengasihi sesama anggota tubuh. Tiada perpecahan dalam tubuh, tetapi mempunyai jagaan yang sama dalam kasih. Amen. Kasih Tuhan kekal, tidak ada tarikh luput, tidak seperti minyak wangi koleksi saya. Wangiannya yang menyegarkan berubah-ubah mengikut masa. Minyak wangi yang sama berbeza wangiannya bagi setiap orang. Minyak wangi tidak bertahan lama, wangiannya akan berkurang dan hilang. Tapi kasih Tuhan tidak terhad oleh ruang dan waktu. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya mampu mengasihinya. Kasih Tuhan tanpa syarat. Tuhan telah mengasihi saya terlebih dahulu. Kasih sejati dalam keluarga Tuhan membawa sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga saya. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Amen. Terima kasih kepada Saudari Lilia kerana telah mengongsikan kepada kita pengalamannya dalam mengalami kasih Tuhan yang terus-menerus menopangnya dan memperkujratkannya dalam kehidupannya sebagai seorang ibu tunggal. Seperti yang dicatatkan dalam Filipi bab 4 ayat 13, aku berupaya melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memperkujratkan aku. Saudara dan saudari, jika kita ingin menerima dan sentiasa mengalami kasih Tuhan, serta tinggal dalamnya dan kasihnya, kita pasti dapat melakukan segala sesuatu menerusinya. Kerana Tuhan serta kasihnya akan memperkujratkan kita dalam apa jua situasi. Daripada pengalaman saudara Enosh dan juga saudari Lilia, kita dapat melihat mereka tetap riang dan ceria biarpun banyak rintangan yang dilalui oleh mereka. Kerana mereka menerima dan menikmati kasih Tuhan ini dan Tuhan bersama mereka untuk menopang mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita semua sememangnya memerlukan kasih Tuhan ini. Sebelum kita mengakhiri perhimpunan kita pada malam ini, saya ingin mempersilakan Saudara Lai Chibun untuk memberi kita kata penutup berkaitan mesej kita pada malam ini. Dan Saudara Chibun akan memimpin kita untuk berdoa selepas ini. Saudara Chibun telah mengalami dan menikmati kasih sejati ini selama 12 tahun. Dan kini mempunyai perniagaannya sendiri, yaitu menyediakan perkhidmatan sewa lori. Biarpun dia mempunyai perniagaannya sendiri dan sibuk menguruskan perniagaannya, beliau dalam masa yang sama tetap juga melayan dalam kehidupan gereja. Beliau tidak pernah meninggalkan kehidupan gereja, malah tetap melayani remaja pada hujung minggu dan membawa remaja untuk datang ke dalam perhimpunan gereja. Jadi, Saudara Chibun, bolehkah Anda memberitahu kami dari sudut pandangan manusia, bagaimanakah kita dapat menerima kasih Tuhan ini? Memandangkan kasih Tuhan ini telah tersedia dan telah dinyatakan bagi kita untuk kita nikmati. Jadi, untuk pihak kita, apakah yang perlu kita lakukan untuk menerima kasih ini? Ya. Selamat petang kepada semua hadirin, saudara-saudari yang telah menghadiri pada malam ini, maupun kamu masuk dari Zoom ataupun lihat dari YouTube. Selamat petang. Baik, sebelum saya jawab saudara Derek punya soalan, di mana kita semua menanti-nantikan jawapan itu, saya nak kongsikan skrin ini dahulu.
kita nampak dua perkataan kasih sejati. Kasih sejati ialah apa? Kasih sejati ialah kasih yang tidak berubah, tidak goyah, malah berupaya dan abadi. Baik. Di dunia ini kan, di dunia ini ada dua aspek. Satu aspek ialah positif, satu ialah negatif. Malam ini kita bukannya nak sebut tentang negatif, sebab kita sudah cukup mengetahui negatif dan kita mengalami perkara-perkara negatif di dunia ini. Sudah cukup. Contohnya wabak ini. Contohnya gejala-gejala negatif. Contohnya semua ancaman buruk di dunia ini. Okey. Ataupun orang perkara-perkara kejam. Itu semua aspek negatif dunia. Tapi ini bukan fokus kita malam ini. Fokus kita ialah dunia yang dari aspek positif ni. Kalau kita di dunia aspek positif, di mana kita juga pernah mengalami. Okey, di Sarawak ini kita berbilang kaum. Ada Melayu, Iban, Bidayuh, Cina, kita duduk bersama. Kita bergaul sama. Ini adalah simbol satu perkara yang positif. Dan perkara ini menyatakan ciri-ciri kasih sejati Tuhan. Ciri-ciri. Jadi kita memang mengasihi perkara-perkara positif di dunia ini. Sebagai manusia, kita semua mendambakan kasih sejati. Sebagai lelaki, kita mahu cari seorang isteri yang boleh kita meluangkan masa sehingga kita tua sampai meninggal dunia. Kalau perempuan, kamu pun ingin mencari seorang suami yang mengasihi kamu sehingga tua, sama-sama melalui segalanya sampai meninggal dunia. Ini kita semua suka kan? Dan kita juga suka ada kawan sejati. Okey, kawan sejati dia tidak mengira apanya kita, siapanya kita, melepak bersama, duduk bersama pun sangat memuaskan. Ini kawan sejati. Di mana kasih sejatinya ada dalam unsur kasih sejati ada sedikit dalam kawan sejati. Sebagai manusia juga kita menambahkan perkara-perkara baik. Apa yang saya katakan tadi. Kalau kita jumpa perkara-perkara yang baik di dunia ini, kita menambahkan, kita mengasihi. Saya nak beritahu kamu semua. Dan kita semua pun akan setuju bahawa kita semua manusia ini mendambakan kasih sejati. Saya mendambakan kasih sejati, kamu juga mendambakan kasih sejati. Kamu mencari-cari, saya juga mencari-cari kasih sejati. Tapi saya sudah jumpa. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menerima. Jadi kasih sejati. Kasih keluarga. Kasih keluarga ini unsur kasih sejati ada dalamnya. Tapi kita lihat dahulu. Kasih keluarga, ibu bapa, okey, betul. Anak, adik-beradik, datuk nenek, saudara mara, kita semua dapat saling mengasihi. Ada sesetengah yang tak dapat lah. Tapi kita fokus positif malam ini. Kasih sejati ada dalam kasih keluarga. Okey, seumpamanya seorang ibu, kan? Ibu bapa, terutamanya ibu lah. Dia rela memberi yang terbaik kepada anak-anak. Saya tak kata bapa tidaklah, bapa pun sama. Okey, kita sebagai ibu bapa, kita mahukan yang terbaik beri kepada anak-anak kita. Okey, dan malah rela mengorbankan diri demi mereka juga. Ini adalah salah sedikit sebanyak kasih sejati ada dalam sana. Tapi kenapa dia tak cukup sejati? Sebab kasih ini dia ada had.
Okey, dia ada hak. Dia sebagai seorang ibu. Okey. Macam mak saya kan. Saya pada masa saya masa baby, saya berada dalam rumah penginapan untuk pekerja di Brunei. Okey. Masa itu waktu pagi mak saya bawa abang-abang saya pergi ke pasar untuk beli sayur. Balik saja lihat rumah itu terbakar. Saya ada dalam itu. Mak saya tak kira apa. Dia masuk ke rumah itu dan mengangkat saya. Bawa saya keluar daripada ancaman itu. Ibu, kasih ibu ni mirip kasih sejati. Tapi kasih ini terhad. Boleh dikatakan seperti ini. Sebagai seorang ibu, hati yang mengasihi itu melimpah. Tapi selalunya dihadkan oleh keupayaan. Malah dihadkan oleh masa. Tadi saudari ada sentuhkan. Dihadkan oleh masa. Satu hari nanti mereka akan meninggalkan kita. Oh Tuhan Yesus. Dan kasih itu henti di sana. Hati yang melimpah, hati yang mengasihi itu melimpah. Tapi selalu yang keupayaan tak dapat menunaikannya. Keupayaan menjadi hak bagi kasih sejati dalam keluarga. Kasih pasangan. Tadi ada sentuh. Saya mahu cari satu pasangan, kita sama-sama sehingga tua. Okay? Yang meninggal masih mengasihi satu sama lain. Walaupun begitu, saya tidak menafikan ada pasangan yang mereka betul-betul mengasihi sehingga tua, sehingga meninggal dunia. Ada. Tapi juga ada had. Juga ada had. Hadnya keupayaan dan masa. Ini, kita lihat gambar-gambar ini. Ada haiwan yang comel, haiwan peliharaan, ada ini alam sekitar yang begitu menawan kita. Apabila kita lihat ini, hati kita penuh dengan kasih. Kita kata, comelnya haiwan-haiwan ini. Wah, bagusnya, bestnya pemandangan itu. Hati kita penuh dengan kasih. Tapi kasih itu kita boleh kata dia tidak sejati. Kalau kita tinggal di tempat yang pemandangannya indah, kita tinggal 1 bulan, kita tinggal 3 bulan, kesegaran itu tak ada, sudah hilang, sudah. Tawar sudah. Mungkin ada sesetengah pasangan. Pada mulanya mereka saling mencintai. Sampai ke satu masa yang berlalu, perasaan hubungan itu menjadi tawar. Menjadi tidak ada kesegaran lagi. Bukan kasih sejati. Mana menerima kasih Tuhan. Ayat saya nak tunjukkan kepada kamu semua seperti yang ditunjukkan oleh saudara tadi. Yohanes bab 3 ayat 16. Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga dia menyerahkan anak tunggalnya supaya semua yang percaya ke dalamnya tidak binasa tetapi beroleh hayat abadi. Okey. Mulakan dengan bahagian pertama dalam ayat ini. Dengar daripada perkongsian saudara-saudari tadi, kita tahu kasih sejati itu ialah kasih Tuhan. Tuhan begitu. Saya tidak tahu bahawa kamu orang setuju atau tidak. Kita semua manusia ini yang ada di dunia ini tidak setuju
saya nak beritahu kamu satu fakta kenyataan. Kita bukan masalah kamu ataupun bukan kamu punya salah bahawa kamu ialah pendosa. Kita pendosa sebab syaitan suntikkan dosa itu ke dalam kita. Disebabkan penyuntikan itu, syaitan memberikan dosa itu ke dalam kita, maka manusia menjadi pendosa. Disebabkan manusia menjadi pendosa, manusia berdosa, membuat perkara dosa. Bukannya kita buat dosa, kita jadi pendosa. Tapi kita disebabkan sifat kita sudah menjadi sudah berdosa, dosa itu meraja dalam kita sudah. Syaitan menyuntikkan dosa itu ke dalam dia. Dosa meraja dalam kita. Maka kita berbuat dosa, buat perkara dosa. Kau fikir balik, ini bukan salah kita, ini salah syaitan. Tapi satu perkara buruk yang kita, berita buruk pada kita ialah kita jadi pendosa sudah. Kita semua jadi pendosa sudah. Pendosa pendosa ini tidak dapat datang kepada Tuhan. Pendosa tidak dapat menerima Tuhan sebab Tuhan kudus. Okay? Tuhan adil benar. Tuhan tidak berdosa. Jadi bagaimanalah? Tuhan, ini kata, Tuhan begitu mengasihi dunia. Dunia di sini merujuk kepada manusia yang berdosa dan jatuh. Tapi walaupun kita berdosa, kita jatuh, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan masih mengasihi kamu, Tuhan masih mengasihi saya. Okay? Nah, inilah maksud bahagian pertama ayat ini. Kita kan, kalau kita lihat anjing kurap di luar, kalau anjing yang seperti yang saya tunjukkan dalam gambar tadi, yang comel-comel, yang cantik, kita suka main dengan anjing itu, beri makan kepada anjing itu. Tapi kalau kita nampak anjing kurap, kalau dapat saya jauh sikit, tidak mau dekat dengan dia. Kalau kamu ambil gambaran ini, kita pendosa, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Ini sangat bagus. Bahagian kedua ayat ini. Sehingga dia menyerahkan anak tunggalnya. Menunjukkan penyataan kasih Tuhan yang paling tinggi. Ialah dia menyerahkan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Dia serahkan untuk apa? Disalibkan demi kita semua agar dosa kita dihapuskan. Anak Tuhan, anak tunggal Tuhan, bagi Tuhan adalah paling berharga, paling mestika. Untuk Tuhan menyerahkan anak tunggalnya, seumpama dia berikan perkara yang terbaik daripada dia. Perkara terbaik dia tidak simpan untuk sendiri-sendiri. Dia beri, dia serahkan. Supaya dia datang ke bumi ini, Tuhan Yesus datang ke bumi ini, menjadi manusia, dan disalibkan. Dia mati untuk kita. Bagaimana dia mati untuk kita? Dia ganti kita sebagai dosa. Kita pendosa. Dia datang menjadi manusia. Anak Tuhan ini tidak berdosa punya, memakai dosa kita, menjadi pengganti kita sebagai pendosa. Maka dia disalibkan. Dia mati di atas salib. Dan dia mengalirkan darah supaya kita pendosa dapat diampunkan segala dosa kita, hapuskan. Supaya kita boleh jadi tidak berdosa. Boleh diterima oleh Tuhan. Inilah penyataan kasih Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberi kita anak tunggalnya.
menyerahkan anak tunggalnya. Jadi, adakah kita nampak kasih Tuhan yang sejati ini? Kasih Tuhan yang sejati ini ternyata dari pelbagai aspek. Tapi yang tertinggi ialah dia menyerahkan anak tunggalnya. Amen. Kita sedikit lagi nak menjawab soalan sudah. Jadi, hari sekarang kita baca sampai kita kongsi sampai sekarang. Seumpama Tuhan setelah menghulurkan tangannya yang penuh kasih agar kita sedunia, manusia sedunia ini dapat menerimanya. Okey. Bahagian terakhir dalam ayat ini. Supaya semua yang percaya ke dalamnya tidak binasa, tetapi beroleh hayat abadi. Untuk menjawab soalan itu, untuk menerima kasih Tuhan, untuk menerima Tuhan sendiri sebenarnya. Sebab engkau apabila kamu menerima Tuhan, kamu menerima kasih Tuhan. Iaitu percaya ke dalamnya. Percaya ke dalamnya maksudnya menerimanya. Okey. Kita boleh menyeru nama Tuhan. Setuju mengakui Tuhan Yesus dengan menyeru Tuhan Yesus sebagai Tuhan penyelamat kita. Kita percaya ke dalamnya, kita dibaptiskan. Okey. Kalau selepas ini kamu orang baptis menerima kasih Tuhan, kamu boleh beritahu orang yang jemput kamu. Okey. Kawan kamu yang jemput kamu hadir pada malam ini, beritahu mereka kamu nak baptis dan terima kasih Tuhan. Percaya ke dalamnya. Ialah percayanya, menyerunya dan dibaptiskan ke dalamnya. Dengan itu, kamu menerima kasih Tuhan. Sebenarnya ialah menerima Tuhan sendiri. Saya sudah terima. Saudara-saudari sudah yang tadi berkongsi itu sudah terima. Dan kamu dengar pengalaman mereka memang penuh dengan kasih sejati. Jadi hari ini sudah diberikan kepada kamu. Okey, kamu sungguh berberkat pada malam ini kerana kamu mempunyai peluang, okey, untuk menerima kasih Tuhan dan Tuhan iaitu Tuhan sendiri. Saya nak memimpin kamu orang untuk berdoa bersama dengan saya dan saya satu patah dan kamu ikut dari belakang ya. Amen. Kita pejamkan mata. Tuhan Yesus. Kamu boleh lihat skrin sebab skrin ada doa ini ayat-ayat doa ini. Kita doa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kerana mati untuk kami. Kerana Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengorbankan diri demi kami. Tuhan Yesus, saya mengasihi Engkau. Saya percaya ke dalam-Mu. Tuhan, ku cinta-Mu. Amen. Amen. Terima kasih kepada Saudara Cibun untuk kata penutup dan juga telah memimpin kita untuk berdoa. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri penghimpunan pada malam ini. Kami juga sangat menghargai kehadiran anda
semua pada malam ini. Sebelum kita bersurai, di sini ada satu permintaan dalam kasih. Kami telah menyediakan borang maklum balas untuk Anda. Kami berharap Anda dapat memberi kerjasama dengan menekan link yang telah disediakan dalam chat room. Dan sekali lagi, kami berterima kasih kepada semua saudara dan saudari yang telah memberi perkongsian pada malam ini. Kami berharap Anda boleh terus menyertai perhimpunan ini pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada malam ini. Selamat malam.